Untuk menjawab soalan persamaan perkawanan, kita akan lihat dahulu baki awal yang diberi dalam soalan dan meletakkannya di dalam lajur yang pertama dalam jadual persamaan. Jadi di sini kalau kita lihat modal tidak diberikan, kita kena cari, iaitu kita campurkan semua aset, kenderaan, ABT, bank dan inventory, dan kita tolakkan semua liability, ABB, kadar bayaran, dan kita tambahkan juga dengan untung bersih. Jadi dah dapat satu nilai. Okey, kita akan dapatlah nilai modal ataupun gunakan kaedah fill in the blank. Ini mematuhilah persamaan perkawanan di mana aset sama dengan liability tambah equity pemilik, iaitu equity pemilik ialah modal tambah untung bersih. Jadi jika kita menjadikan modal sebagai tajuk, so kita akan dapat aset tolak liability tolak untung bersih. So kita akan dapat nilai modal. Okey. Baik, seterusnya kita akan lihat satu persatu urus niaga dan mengecam dua kata kunci. Baik, yang pertama menjelaskan bil kadar bayaran. Kata kunci yang pertama adalah kadar bayaran. Jelaskan. Jadi jelaskan di sini tentunya melibatkan bank. So bayar, bank akan berkurangan, dan juga kadar bayaran adalah belanja. So bila belanja, dia akan mengurangkan untung bersih. So tolak untung bersih. Kedua ialah menghapuskan ABT, hutang lapuk. Jadi bila menghapuskan ni maknanya ABT ini tidak mampu bayar, jadi kita akan tak akan dapat jumlah ABT yang RM160 ini. Jadi ABT adalah aset, jadi ABT akan berkurangan, dan hutang lapung ialah belanja. Bila belanja, dia akan mengurangkan untung bersih, jadi kita kena tolak. Seterusnya ialah memasukkan tunai ke dalam bank sebagai modal tambahan. So lihat sini, bank akan bertambah duit dalam bank, walaupun dia buat masuk tunai, tapi tunai itu dia masuk dalam bank. Jadi bank akan bertambah, dan modal akan bertambah. Seterusnya ialah menjual barang niaga. So barang niaga equity pemilik secara kredit, dan dia ada bagi nilai kos lah. Jadi kita lihat di sini inventory, bila kita jual, inventory akan berkurangan. Secara kredit ialah ABT. So ABT akan bertambah. Tapi nilai inventory yang kita kena isi ialah pada harga kos 4450, tetapi ABT kita akan letak sebagai 7500. Jadi perbezaannya adalah untung bersih. So kita dapat untung. So untung bersih. So kita kena kira lah, iaitu 7500 tolak 4450. Okey, itu adalah untung bersih. Okey, seterusnya ialah membeli inventory secara kredit. Jadi untung inventory adalah bertambah. Secara kredit itu bermaksud ABB. So ABB bertambah. Okey, seterusnya ialah pelanggan menjelaskan hutang. Pelanggan siapa? Pelanggan ialah ABT, dan dia bayar dengan cek, kita bagi dia diskaun. Jadi pelanggan itu ialah ABT. So di sini ABT bayar, so hutang dia berkurang. Duit dalam bank, dia bayar dengan cek. So duit kita bertambah dalam bank, dan kita bagi dia diskaun, kita bagi dia. So bagi dia bermaksud belanja. So belanja bermaksud kita akan menyebabkan untung bersih kita berkurangan. So ini mengurangkan untung bersih. Okey, jadi kita kena letak dalam untung bersih. Jadi jumlah ABT, berapakah jumlah sebenar dia hutang kita? Jadi dia dah bayar 2780. Itu ialah nilai yang telah tolak diskaun. Jadi sebenarnya dia hutang kita ialah sebanyak 2780 tambah dengan 220.
Okey, itu adalah hutang dia kepada kita, iaitu 3,000. So jadi ABT yang sebenarnya hutang dia ialah 3,000. So kita kena tolakkan hutang dia sebanyak 3,000. Cek memang 2780, untung kita berkurang memang 220, tetapi hutang sebenar adalah 3,000. Seterusnya, menjual kenderaan secara tunai, tetapi tunai itu di bank kan. So dia tak sempat masuk tunai, dah masuk bank lah catatannya. Jadi jual bank kenderaan ialah kenderaan kita akan tolak, okey. Kemudian duit dalam bank kita akan tambah. Okey. Jadi selepas kita menyediakan jadual persamaan, kita dikehendaki menyediakan pula penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan, kita hanya perlu menyenaraikan nanti jumlah terakhir setelah kita siap jadual persamaan perakaunan.